Assalamualaikum, salam muhibah keluarga Malaysia. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat. Seperti biasa setiap minggu kami pastinya akan membawakan kepada anda topik-topik yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk kita ketahui bersama, khususnya berkenaan penjagaan kesihatan. Tapi terlebih dahulu sebelum kita memberikan kepada anda apakah tajuk perbincangan kita pada malam ini, sangat penting jugalah untuk kita berikan kepada anda apakah antara situasi semasa pada ketika ini, khususnya berkaitan dengan situasi terkini COVID-19 dalam negara. Kes baharu yang dicatatkan pada hari ini adalah 27,831 kes, dengan perincian kalau boleh kita kongsikan kepada anda adalah 99.65% merupakan kategori 1 dan 2, manakala 0.35% merupakan daripada kategori 3, 4 dan 5. Jadi ingin kita war-warkan kepada anda betapa pentingnya pemerkasaan komuniti dan juga kawalan kendiri pada tahap yang tertinggi untuk memastikan kita dapat mengelakkan daripada risiko jangkitan COVID-19. Baik, penonton, topik kita pada malam ini adalah berkaitan dengan radang jantung. Jadi pelbagai perkara pastinya akan kita perhalusi bersama dengan pakar kita pada malam ini, apa antara simptom-simptom yang perlu kita ketahui, kaedah rawatan yang terbaik dan juga komplikasi berkenaan radang jantung ini. Dan juga insya-Allah dalam kesempatan yang ada juga kita akan berikan pencerahan kepada anda berkaitan radang jantung ini dengan COVID-19. Semuanya akan kita perincikan sebentar saja lagi bersama dengan pakar kita. Tapi terlebih dahulu kita saksikan teaser berkenaan radang jantung yang kami sediakan ini. Ya, penonton, radang jantung topik yang sangat penting untuk kita diskusikan secara bersama. Sudah pastinya untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan tajuk ataupun topik radang jantung ini, sudah pastinya kami bawakan pakar di studio Bicara Diari dan Rawat pada malam ini, iaitu Datuk Dr. Azmi Muhammad Ghazi yang merupakan pengarah klinikal kegagalan jantung dan pemindahan jantung yang juga merupakan pakar perunding kardiologi IJN. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, radang jantung ataupun secara saintifik, secara istilah perubatannya myocarditis, sangat penting untuk kita war-warkan kepada penonton pada hari ini. Jadi mungkin untuk secara mukadimahnya, Datuk, mungkin boleh kongsikan apakah yang boleh kita fahami secara mudahnya berkenaan radang jantung ini, Datuk? Radang jantung atau lebih dikenali sebagai myocarditis ini adalah keadaan seperti keradangan kepada otot jantung kita, ya, myocardium. Keradangan ini adalah inflammation kepada otot-otot jantung kita. Otot jantung kita atau myocardium ini berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh badan kita. So ia berfungsi untuk membekalkan oksigen kepada organ-organ yang penting seperti otak, buah pinggang dan lain-lain lah. Jika berlaku keradangan atau inflammation kepada masalah otot jantung kita ini, ia boleh menyebabkan kelemahan jantung dan dia juga boleh menyebabkan masalah irama jantung kita, rentak jantung kita juga. So adalah penting kita tahu. Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka punya radang jantung dalam kalangan individu ataupun masyarakat di Malaysia. Penyebab utama menyebabkan radang jantung seperti myocarditis ini adalah disebabkan oleh infeksi seperti virus, ya, infeksi seperti bakteria dan fungus juga. Virus infeksi ini adalah seperti herpes virus, hepatitis C virus, adenovirus, dan apa yang berlaku kepada kita sekarang ini adalah disebabkan oleh SARS-CoV-2 virus yang menyebabkan COVID-19 lah. Okey, ini adalah penyebab utama
utama menyebabkan masalah radang jantung. Infeksi lain juga adalah seperti bakteria, ya. So Streptococcus atau Staphylococcus atau Meningococcus juga boleh menyebabkan masalah radang jantung. Selain daripada itu, infeksi fungus seperti Candida albicans, seperti histoplasmosis juga boleh menyebabkan masalah radang jantung. So selalunya jika pesakit itu menghadapi masalah infeksi seperti ini, organism seperti ini boleh menyebabkan masalah secara terus kepada otot jantung kita. Okey. So ia boleh menyebabkan kerosakan jantung dan boleh menyebabkan kelemahan jantung juga. Tetapi semasa infeksi ini berlaku, badan kita ada imun sistem untuk melawan infeksi ini. So semasa imun sistem itu berlaku, apa yang kami panggil cytokine storm, ini juga boleh menyebabkan masalah radang jantung juga, kerana ia juga boleh menyerang otot jantung kita dan menyebabkan kerosakan jantung lah. Tetapi selain daripada infeksi, ada juga pelbagai penyebab masalah radang jantung seperti autoimmune disease. Okey, autoimmune disease ni adalah seperti rheumatoid arthritis, seperti lupus yang boleh juga menyebabkan masalah radang jantung. Selain daripada itu, ubat-ubatan seperti kemoterapi, ya, untuk pesakit kanser dan juga radioterapi jika di bahagian paru-paru kita juga boleh menyebabkan masalah jantung. So ada pelbagai penyebab masalah radang jantung. Tetapi yang paling utama ia adalah disebabkan oleh infeksi. Dan apa yang kita hadapi sekarang adalah infeksi virus lah. Virus COVID-19 ini yang menyebabkan peninggian tahap pesakit yang mendapat masalah myocarditis ini. Okey, itu antara penyebab-penyebab utamalah yang menyebabkan radang jantung ini. Nanti kita akan perhalusi, Datuk, berkenaan dengan perkaitan radang jantung ini dengan COVID-19, khususnya dalam situasi semasa kita sekarang ini. Mungkin juga Datuk boleh memberi pencerahan kepada masyarakat di luar sana. Apa antara gejala-gejala ataupun simptom-simptom berkenaan radang jantung yang perlu mereka ketahui, Datuk? Selalunya pesakit yang menghadapi masalah radang jantung ini dia tidak ada simptom yang spesifik, ya. Selalunya mereka akan berasa demam dan mungkin pening dan sakit sendi disebabkan oleh masalah infeksi itu. Tetapi ada setengah juga pesakit jika ia menyebabkan masalah radang jantung, ia boleh menyebabkan masalah sakit dada. Okey, sakit dada ini selalunya sakit dada yang tajam, okey, yang membuatkan pesakit itu susah bernafas. Okey, dan susah bernafas ini boleh berlaku jika pesakit itu melakukan aktiviti atau sekiranya mereka beristirahat seperti sekarang, ya. Untuk dia akan ada sakit dada yang rasa tajam dan juga dia boleh menyebabkan sesak nafas juga. Selain daripada itu, ia juga boleh menyebabkan masalah rentak jantung kita. So irama rentak jantung kita. So setengah pesakit boleh mendapat rasa berdebar-debar disebabkan oleh masalah myocarditis ini. Itu adalah selalunya simptom-simptom yang selalunya yang berlaku jika pesakit ada masalah radang jantung lah. Tetapi yang paling penting, jika berlaku komplikasi, komplikasi seperti kelemahan jantung, itu boleh menyebabkan pesakit itu ada kaki bengkak atau masalah perut kembung disebabkan oleh water retention, ya, disebabkan oleh kelemahan jantung juga. Tetapi apa yang kami risau, jika pesakit itu ada masalah rentak jantung, ia boleh menyebabkan masalah arrhythmia. So setengah pesakit juga boleh menyebabkan kematian mengejut di antara pesakit-pesakit yang mengalami keadaan myocarditis. Tetapi ini adalah tahap yang teruk, ya. Kerana selalunya tahap myocarditis ini adalah tahap yang ringan sahaja dan simptom-simptomnya selalunya ringan dan dia akan berlaku mungkin 2 atau 3 hari dan pesakit selalunya akan sembuh dengan tidak ada gejala yang berterusan kepada otot jantung lah. Okey, seperti yang Datuk nyatakan tadi, antara simptom-simptom utamanya adalah dari segi sesak nafas dan juga beberapa perkara lagi lain. Dan mungkin ada juga yang terkeliru di luar sana, Datuk. Apa antara perbezaan simptom-simptom bagi radang jantung ini ataupun dengan sesak dada biasa, sakit dada biasa ataupun serangan jantung? Mungkin Datuk boleh memberikan pencerahan dalam ini. Ya. Selalunya masalah serangan jantung adalah disebabkan oleh masalah saluran darah ke jantung, ya. So iaitu disebabkan oleh serangan jantung, menyebabkan serangan jantung dan myocardial infarction. Okey.
Simptom-simptom selalunya disebabkan oleh itu adalah sakit dada, dia rasa berat di dalam dada, selepas tu dengan susah bernafas juga. So memang ada simptom-simptom yang berkaitan dengan myocarditis juga. So selalunya pesakit-pesakit yang ada sakit dada seperti ini, memang semua doktor yang melakukan rawatan akan melihat jika ia adalah disebabkan oleh serangan jantung atau disebabkan oleh masalah radang jantung lah. Tetapi selalunya radang jantung ini adalah berkaitan dengan infeksi. So pesakit-pesakit yang ada masalah radang jantung ni selalunya ada simptom-simptom yang menyebabkan mereka ada demam, disebabkan oleh infeksi atau sakit sendi atau pening kepala. So kiranya simptom-simptomnya ada berlainan sikit, dan selalunya pesakit yang mengalami masalah radang jantung, dia sakit dada dia adalah pedih, bukannya berat, berat seperti serangan jantung lah. Ada juga perbezaan, tetapi selalunya pesakit yang pergi ke hospital disebabkan oleh sakit dada, mereka akan paling utama adalah serangan jantung, kerana serangan jantung adalah paling utama, penyebab utama kematiannya di Malaysia dan di seluruh negara. So kiranya itu yang paling penting untuk didiagnosis. Tetapi ada juga pesakit yang mengalami sakit dada ini disebabkan oleh radang jantung. Itu antara perbezaan yang perlu kita fahami antara beberapa istilah itu tadi, serangan jantung, sakit dada biasa dengan radang jantung. Datuk. Okey Datuk, tadi berdasarkan simptom-simptom yang dialami tersebut yang menunjukkan seseorang tersebut mengalami simptom bagi radang jantung, ada tak dalam situasi kes yang Datuk sendiri alami, setengah individu tersebut tidak langsung menunjukkan gejala-gejala simptom bagi radang jantung, namun bila mendapat pemeriksaan ianya sudah berada pada tahap yang sangat kronik, Datuk? Ya, ada. Kerana setengah-setengah pesakit kemungkinan besar dia mengidapi masalah demam atau infection demam, dan mereka ambil antibiotik atau antiviral. Selepas itu mereka pulih disebabkan oleh itu. Kemungkinan besar selepas itu, selama 6 bulan atau setahun selepas itu, pesakit itu mendapat masalah sesak nafas dan didiagnos disebabkan oleh heart failure, kekurangan kekuatan jantung. Dan bila kami buat investigation, tes-tes seperti echo dan juga MRI, cardiac MRI, kami mendapati pesakit ini kelemahan jantungnya berlaku disebabkan oleh masalah radang jantung. Ada juga, kerana tidak semua diagnosis radang jantung ini dapat dibuktikan semasa pesakit itu demam. So selalunya bisa jika pesakit itu sudah hilang demam, dia akan pulih, mereka akan mendapat simptoms kelemahan jantung. Dan jika mereka mendapat simptoms kelemahan jantung ini, ada beberapa tes-tes yang perlu kami buatkan untuk mengetahui kenapa pesakit itu mengalami masalah jantung lemah. Selalunya masalah jantung lemah ini adalah disebabkan oleh masalah coronary artery, iaitu masalah serangan jantung lah. Tetapi ada juga setengah pesakit masalah kelemahan jantung ini disebabkan oleh myocarditis. Okey, itu banyak sebenarnya perkara yang perlu kita perdalamkan lagi Datuk, berkenaan radang jantung ini. Jadi kepada penonton semua yang menonton kami di saluran berita RTM dan juga saluran TV1, anda juga boleh berkongsi pengalaman ataupun ingin mengajukan sebarang persoalan anda boleh terus saja ke laman Facebook rasmi kami Berita RTM, ataupun insya-Allah sebentar saja lagi kami akan buka nombor talian hotline untuk anda hubungi untuk kita berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan pada hari ini bersama dengan pakar kita di studio. InsyaAllah kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perincian berkenaan radang jantung. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Topik kita pada malam ini adalah berkaitan dengan radang jantung. InsyaAllah kita akan dapatkan banyak lagi pencerahan daripada pakar kita pada malam ini. Dan sepastinya juga, Datuk, kita ingin mengetahui apakah antara komplikasi bagi individu yang pernah menghidap ataupun yang menghidapi penyakit radang jantung ini. Jadi apa komplikasi kepada kesihatan mereka, bagaimana, Datuk? Kebanyakan pesakit yang mengalami masalah radang jantung ini tidak mengalami komplikasi
komplikasi yang lama. Okey, selalunya pesakit itu akan sembuh dengan serta-merta sebanyak 2 atau 3 hari dan tidak ada komplikasi jantung. Tetapi komplikasi ada juga yang berlaku kepada setengah pesakit jika infeksi itu adalah dalam tahap yang teruk. Komplikasi-komplikasi adalah seperti cardiomyopathy, iaitu adalah komplikasi yang menyebabkan perubahan struktur jantung dengan kekuatan jantung juga. So pesakit-pesakit ini boleh menyebabkan kelemahan jantung atau heart failure. So selalunya pesakit ini akan mengalami simptom seperti sesak nafas, kurang keupayaan untuk melakukan aktiviti yang biasa. Pesakit juga boleh menyebabkan masalah kaki bengkak dan perut kembung disebabkan oleh water retention. So ini adalah simptom-simptom pesakit yang mengalami jantung lemah, kelemahan jantung. Ada setengah pesakit juga ia boleh menyebabkan masalah arrhythmia, rentak jantung atau irama jantung kita. So pesakit-pesakit setengahnya dia kadang-kadang dia boleh mendapat palpitation, berdebar-debar. Tetapi ada juga pesakit yang boleh menyebabkan masalah palpitation yang mereka boleh pengsan. Dan juga seperti yang saya cakap sebelum ini adalah kematian mengejut juga boleh berlaku sebagai komplikasi myocarditis ini. Tetapi komplikasi ini adalah tidak ramai pesakit yang mendapat. Tetapi memang kami ada komplikasi ini, kami tahu komplikasi ini boleh berlaku kepada pesakit yang mengalami masalah radang jantung. Jadi itu antara komplikasi Datuk. Bila kita bercakap berkenaan radang jantung seperti yang Datuk nyatakan tadi, setengah individu yang menghidap radang jantung ini akan sembuh dalam satu jangka masa yang singkat, Datuk, tidak berpanjangan. Tapi ada tak situasi komplikasi tersebut berlaku dalam kadar yang sangat lama, berpanjangan dan juga terus mengganggu fungsi jantung individu tersebut, Datuk? Ada, because ada setengah pesakit yang mungkin mengalami masalah infeksi. Okay, so mereka seperti virus infection atau bacteria infection, mereka menerima treatment antibiotik dan antivirus dan mereka sembuh. Okay? Tetapi di dalam proses penyembuhan itu mereka mendapat masalah myocarditis ini. So ada juga, tetapi mungkin simptom-simptomnya berlaku selepas mereka hilang atau disembuh oleh masalah infeksi ini. So ada juga pesakit yang mengalami masalah kelemahan jantung ini selepas 6 bulan atau setahun selepas mereka mendapat masalah infeksi virus inilah. Memang ada, tak semestinya semua masalah komplikasi radang jantung ini berlaku serta-merta. Okay? Ada setengah juga berlaku dalam masa setahun, 2 tahun dan disebabkan oleh masalah kelemahan jantung yang disebabkan oleh infeksi yang actually menyebabkan kerosakan jantung itulah. Okey, sangat penting jugalah Datuk untuk kita mengetahui bagaimana myocarditis ataupun radang jantung ini didiagnosa, khususnya daripada pihak IJN sendiri, bagaimana untuk kita berikan gambarannya kepada masyarakat, Datuk? Selalunya pesakit-pesakit yang datang kerana disebabkan oleh sakit dada atau sesak nafas, doktor selalunya akan melakukan history atau sejarah pesakit itu, seperti simptom-simptom mereka, yang saya ceritakan tadi, dan juga faktor risiko seperti faktor risiko perjalanan ke luar negara, kontak rapat dengan pesakit-pesakit yang menghadapi masalah virus atau infection. Itu penting juga. Selepas itu doktor akan melakukan physical examination untuk melihat jika ada tanda-tanda seperti masalah infeksi yang boleh berlaku kepada pesakit. Tetapi in terms of investigation, apa test-test yang kami lakukan adalah ECG. ECG adalah test yang untuk melihat nadi jantung kita. So kerana masalah nadi ini adalah quite common disebabkan oleh masalah myocarditis. Selepas itu kami juga membuat X-ray dada, chest X-ray untuk melihat jika ada masalah kebengkakatan jantung yang besar yang boleh disebabkan oleh masalah radang jantung ini, atau juga kami boleh lihat jika ada masalah infeksi lain seperti masalah infeksi paru-paru juga. Tetapi test yang utama yang kami perlukan untuk mendiagnose masalah radang jantung ini adalah seperti echocardiogram adalah ultrasound jantung. Ultrasound jantung ini boleh menunjukkan jika ada kebengkatan jantung, jika jantung itu bengkak, dengan melihat fungsi jantung juga. Dan kami boleh juga melihat jika ada masalah komplikasi infection itu yang juga boleh menyebabkan masalah injap yang bocor atau infeksi kepada injap jugalah. Tetapi untuk
mengconfirm the diagnosis radang jantung ini, pesakit memerlukan MRI. MRI jantung adalah paling penting kerana MRI jantung itu boleh melihat otot jantung kita untuk mendiagnosi masalah radang jantung ini. Ada setengah pesakit jika diagnosis dia tidak jelas atau pesakit itu sakit yang berterusan, setengah pesakit memerlukan biopsi. Biopsi ini adalah mengambil myocardium, kitanya otot jantung kita, untuk di investigation under microscope, ya. So biopsi ini adalah penting juga untuk setengah pesakit jika pesakit itu the diagnosis tidak jelas dengan MRI. So biopsi itu boleh diambil daripada tube yang kami masukkan daripada leher atau daripada peha untuk mengambil kepingan otot jantung kita untuk investigation. Okey, itu antara kaedah-kaedah diagnosa lah yang telah yang akan dilaksanakan bagi mengesan sama ada individu tersebut mengalami masalah keradangan jantung ataupun tidak, Datuk. Jadi Datuk, kita juga membuka ruang untuk keluarga Malaysia di luar sana untuk mengajukan sebarang soalan ataupun berkongsi pengalaman sekiranya anda pernah mengalami situasi ataupun pernah menghidapi masalah radang jantung ini. InsyaAllah saya akan bacakan soalan anda dan kita akan ajukan kepada pakar kita pada malam ini. Terlebih dahulu Datuk, saya nak bacakan satu persoalan yang diajukan daripada rakan Facebook kita iaitu Farid Syahari Pauzeli. Saya nak bertanya doktor, semasa seminggu selepas tamat kuarantin positif COVID-19, saya mendapati kadar denyutan jantung adalah sebanyak 130 pada kadar rehat. Sekarang sudah hampir sebulan jantung saya kembali normal. Persoalan saya, adakah disebabkan COVID-19 saya menjadi pesakit jantung? Jadi pencerahan dekat sini. Ya, memang ada risiko. Semua pesakit yang mengalami masalah COVID-19 ini boleh mendapat risiko masalah ke jantung, ya. Terutamanya adalah myocarditis ini. Dan myocarditis ini boleh menyebabkan nadi kita laju, arrhythmia, seperti apa yang berlaku lah. Tetapi selalunya pesakit yang mengalami masalah ini, dan jika simptom-simptomnya sudah hilang, dan komplikasinya selalunya tidak teruk. Ya, so kemungkinan besar mungkin ada pesakit ini mengalami masalah radang jantung atau myocarditis, tetapi efeknya tidak besar kerana simptom-simptomnya sudah hilang. Ya, so pada saya selalunya semua pesakit-pesakit yang ada infeksi, infection ini memang akan mendapat nadinya laju sikit, seperti because that is the response kepada infeksi. Tetapi selepas infeksi itu hilang, dia akan pulih serta seperti biasa. So kemungkinan besar ada, tetapi selalunya pesakit yang ada simptom yang berterusan, seperti sesak nafas atau sakit dada atau keletihan, itu adalah kemungkinan besar pesakit itu mempunyai masalah yang berpanjangan lah. Baik penonton, selepas ini kita akan kemukakan kepada anda apakah antara perkaitan antara radang jantung ini dengan COVID-19, dan juga kami akan bawakan kepada anda juga apakah antara kaedah-kaedah rawatan yang terbaik bagi kita mengesan dan juga bagi kita merawat masalah radang jantung ini. Semuanya akan kita kupas sebentar saja lagi. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, keluarga Malaysia kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita berbincang berkenaan radang jantung. Tadi kita dengar apakah antara simptom-simptomnya, bagaimana radang jantung ini didiagnosa. Jadi mungkin sekarang ini ruangan yang sangat penting untuk kita mengetahui apa antara kaedah-kaedah rawatan yang sebenarnya akan dilaksanakan bagi individu yang menghidap radang jantung ini, Datuk. Selalunya radang jantung ini tidak memerlukan rawatan yang spesifik, ya. So selalunya apa yang berlaku jika pesakit itu radang jantung ini disebabkan oleh infeksi, so pesakit-pesakit memerlukan antivirus, untuk melawan virus itu, atau antibakterial, atau antibiotics lah untuk melawan bakteria masalah infection ini, dan juga antifungal. So itu yang paling penting kerana untuk melawan masalah infeksi ini, untuk mereka tidak
melakukan masalah komplikasi. Okey. So selalunya rawatan-rawatan yang spesifik adalah seperti jika pesakit itu ada sakit dada, so dengan masalah myocarditis, mereka memerlukan ubat seperti non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID. So ubat-ubat ini adalah ubat seperti ibuprofen yang boleh membantu menurunkan inflamasi atau radang kepada jantung itu. Tetapi selalunya kebanyakan pesakit simptom-simptom akan hilang dan berkarangan selepas 2 atau 3 hari. Jika pesakit itu mengalami masalah komplikasi seperti masalah kelemahan jantung, dan ada beberapa ubat yang kami akan mulakan kepada pesakit-pesakit yang untuk melawan atau membagi untuk pesakit yang jantung yang lemah inilah. Tetapi ada juga pesakit yang jika komplikasinya amat tinggi, pesakit itu dimasukkan kepada hospital dan tahap kritikal, kemungkinan besar mereka memerlukan ubat-ubatan infusi untuk membantu meninggikan tekanan darah dan membantu untuk menguatkan jantung semasa jantung itu pulih daripada masalah infeksi ini. Okey. Ada juga pesakit-pesakit memerlukan bantuan-bantuan seperti intra-aortic balloon pump untuk membantu meninggikan tekanan darah dan juga membantu jantung yang lemah. Dan ada juga setengah pesakit memerlukan bantuan seperti ECMO. ECMO ini adalah pembantuan untuk mengoksigenkan darah kita dan memulangkan oksigen itu ke dalam badan kita. Kerana setengah-setengah pesakit, jika mereka adalah tahap kritikal, tahap oksigen mereka adalah rendah dan juga tahap masalah tekanan darah juga rendah. So ECMO ini boleh membantu mengurangkan risiko komplikasi kepada pesakit. Tetapi ada juga setengah pesakit yang disebabkan oleh radang jantung ini tidak pulih, ya. Dia ada juga pesakit yang menyebabkan masalah kelemahan jantung yang berterusan. Dengan support ini pesakit itu tidak juga boleh pulih disebabkan oleh masalah kerosakan otot jantung itu. Di setengah-setengah pesakit seperti ini memerlukan kaedah yang berterusan seperti pemindahan jantung dan juga jantung mekanikal. Jantung mekanikal ini adalah kami panggil left ventricular assist device. Dua-dua kaedah ini, kaedah pemindahan jantung dan left ventricular assist device ini memang ada di Institut Jantung Negara. Tetapi golongan pesakit yang memerlukan kaedah ini adalah memang sikit. Selalunya pesakit-pesakit yang mengalami masalah radang jantung ini akan pulih dan dia tidak menyebabkan masalah komplikasi lama kepada jantung kita. Okey, itu penekanan Datuk daripada penjelasan yang boleh kita dengar tadi. Selalunya individu yang mengalami masalah radang jantung ini akan pulih dalam tempoh jangka masa yang singkat, betul. Datuk. Ya, betul. Ya. InsyaAllah. Jadi Datuk, kita juga membuka ruang untuk seluruh keluarga Malaysia yang ingin bertanyakan soalan kepada pakar kita pada malam ini berkenaan radang jantung, dan saya akan bacakan persoalan yang diajukan di Facebook rasmi Berita RTM, iaitu daripada Puan Azalina Muhammad Zah. Assalamualaikum doktor, adakah CT scan juga adalah antara diagnosa yang dilakukan untuk mengesan masalah arteri tersumbat di jantung, dan adakah masalah arteri tersumbat juga berkaitan dengan radang jantung, Datuk? Okey. CT scan memang boleh digunakan untuk mendiagnosiskan masalah saluran darah yang tersumbatnya, itu dinamakan CT coronary angiogram. Tetapi CT tidak boleh mendiagnosiskan masalah radang jantung, dan selalunya pesakit yang ada masalah saluran darah ke jantung ini, dia menyebabkan serangan jantung atau myocardial infarction. Ia adalah berbeza dengan masalah radang jantung. Radang jantung adalah spesifik ini adalah disebabkan oleh keradangan atau inflammation. Okey, bukan disebabkan oleh masalah saluran darah ke jantung lah. Memang ia adalah dua benda yang berlainan in terms of diagnosis, dan treatmentnya adalah juga berlainan juga kepada pesakit. Okey, kita harapkan dengan pencerahan Datuk itu tadi dapat memberi bantuanlah kepada Puan Azalina di luar sana yang mengajukan soalan, dan juga ada juga soalan daripada rakan kita yang memberikan soalan daripada Wan Rosliza, Datuk, iaitu 2 minggu lepas saya terkena sakit dada di sebelah kiri. Saya dibawa ke hospital dan tekanan darah 200. Setelah buat CT scan dan echo, jantung saya okey, tetapi setelah keluar wad tak sampai sehari saya demam dan agak
selama kira-kira 10 hari. Dah cek COVID negatif, masalah sakit dada saya masih lagi berterusan dan saya merasa cepat letih. Adakah ini merupakan simptom untuk radang jantung? Ya. So simptom-simptom radang jantung seperti yang saya cakapkan tadi adalah sakit dada ya, atau pesakit itu boleh disebabkan oleh infeksi seperti demam ya. So ada kemungkinan ia disebabkan oleh radang jantung. Tetapi pada saya jika pesakit itu mempunyai masalah yang berterusan, mereka memerlukan untuk berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat dan kemungkinan besar mendapatkan investigations yang berlainan. Okey, so seperti cardiac MRI. Cardiac MRI adalah kaedah yang perlu untuk mendiagnosiskan masalah radang jantung ini. Tetapi selalunya jika pesakit itu pergi jumpa ke doktor, doktor akan melihat kebarangkalian untuk mendapatkan masalah myocarditis ini. Bukan semua pesakit yang ada sakit dada dan sesak nafas memerlukan cardiac MRI. Jika doktor itu merasakan kebarangkalian untuk mendapat masalah myocarditis ini adalah rendah dan tidak memerlukan investigation seperti itu, pesakit itu tidak memerlukannya. Tetapi jika pesakit itu ada masalah simptoms yang berterusan, memang selalunya doktor-doktor akan membuat test yang selanjutnya lah, seperti MRI. Baik. Okey, Datuk, kita sebenarnya ada seorang pemanggil di talian pada ketika ini. Saya difahamkan Encik Hatta daripada Perak. Assalamualaikum. Daripada Bentong, Pahang. Assalamualaikum Encik Hatta. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Encik Hatta, tajuk kita pada malam ini berkenaan radang jantung. Mungkin boleh ajukan terus soalan kepada pakar kita pada malam ini. Okey, saya nak bertanya pada doktor, masalah saya sebab apa? Ya, boleh teruskan dengan soalan. Mula selepas saya di vaksin Sinovac dos 1 dan 2, saya tak ada masalah. Jadi bila saya ambil booster dos yang ketiga, Pfizer. Jadi selang sehari selepas itu saya terus jadi sakit dada. Baik. Lepas tu saya jadi mengah, saya jadi semput. Selama ni saya tahu kondisi badan saya okey, tak ada masalah. Itu yang saya sekarang ni, sampai sekarang saya sakit badan, sakit urat dan dada sakit. Ya. Saya cuba juga tanya dekat doktor klinik sini. Tapi dia cakap itu biasa. Saya tak puas hati jawapan tu. Baik Encik Hatta. InsyaAllah kita akan dapatkan pencerahan daripada pakar kita pada malam ini. Okey, Datuk, mungkin boleh kita perincikan lagi apa perkaitan antara radang jantung ini dengan COVID-19 ini. Dan juga mungkin ada pencerahan yang lebih lanjut mungkin yang boleh kita fahami daripada situasi Encik Hatta itu tadi. Ya. Selalunya risiko untuk mendapat myocarditis ini disebabkan oleh COVID-19 ya, infeksi ini adalah tinggi juga berbanding dengan virus-virus lain lah, kerana kita adalah tahap pandemik. So selalunya pesakit-pesakit yang mengalami masalah COVID-19 ini boleh mengalami masalah myocarditis. Tetapi risiko untuk mendapatkan myocarditis selepas vaccination ya, selepas vaksin, selalunya dia dikaitan dengan vaksin mRNA ya, seperti Pfizer vaksin lah. Tetapi risikonya adalah tahap rendah. Selalunya pesakit-pesakit yang menyebabkan masalah myocarditis disebabkan oleh vaksin akan pulih dengan tidak ada masalah komplikasi. Juga salah satunya adalah daripada data daripada Kementerian Kesihatan kita menunjukkan risiko untuk mendapat myocarditis ini adalah tahap rendah selepas vaccination. So selalunya risiko untuk mendapat myocarditis adalah lebih tinggi selepas jika dijangkiti oleh COVID-19 daripada risiko untuk mendapat myocarditis selepas vaccination. Tetapi sebagai penonton kita tadi, apa yang simptom-simptom yang diperlu, kemungkinan besar memang ada setengah pesakit mendapat simptom-simptom gejala-gejala seperti ini. Selalunya simptom ini akan pulih dengan serta-merta. Tetapi jika simptom ini berpanjangan, memang dia perlu
memerlukan untuk dapat rawatan dengan lebih lanjutlah. Selalunya jika pesakit ini ada masalah sakit dada dan sesak nafas, memerlukan rawatan yang selanjutnya daripada pakar kardiologi untuk melihat jika ada masalah myocarditis atau tidak. Apa yang penting adalah berkenaan pengambilan vaksinasi ini adalah untuk kita fahami berkenaan manfaat vaksin ini sebenarnya lebih tinggi dan juga berbandingan risikonya yang jauh lebih kecil, Datuk, khususnya berkaitan dengan myocarditis ini. Alhamdulillah, Datuk, malam ini banyak sebenarnya persoalan yang diajukan di ruangan Facebook kita daripada rakan-rakan Facebook kita. Antaranya saya akan baca daripada Nabila Ashikin. Assalamualaikum doktor, saya pesakit VSD dan PH. Ada kalanya denyutan jantung saya laju sehinggakan mengganggu aktiviti harian saya, sakit dada serta sukar bernafas. Sekarang saya menghadapi masalah kaki bengkak serta perut kembung. Adakah saya mempunyai sakit radang jantung atau penyebab dari penyakit yang sedia ada ataupun penyakit lain, Datuk? Masalah VSD dan pulmonary hypertension itu adalah masalah jantung. So selalunya memang pesakit-pesakit yang ada masalah ini boleh menyebabkan masalah lemah jantung, kelemahan jantung, dan simptom-simptom yang berlaku kepada pesakit itu adalah selalunya disebabkan oleh kelemahan jantung dan disebabkan oleh tekanan paru-paru yang tinggi yang menyebabkan stres kepada jantung kita. So kebarangkalian simptom yang berlaku kepada penonton ini adalah disebabkan oleh masalah jantung yang ada tu, yang VSD dengan pulmonary hypertension daripada masalah radang jantung, kerana masalah radang jantung ni memang paling jarang. Selalunya kita tidak selalunya lihat pesakit yang mengalami masalah radang jantung, tetapi disebabkan oleh COVID-19 infeksi ini kami melihatnya dengan lebih sikit compared to sebelum ini. Tetapi pada saya kemungkinan besar kebarangkaliannya adalah disebabkan oleh masalah jantung yang sudah ada. So pesakit ini seperti ini perlu mendapatkan rawatan daripada pakar kardiologi untuk melihat jika ada masalah kelemahan jantung disebabkan oleh komplikasi daripada VSD itu dengan pulmonary hypertension. Baik, sebelum kita nak berehat seketika, Datuk, kita nak baca satu lagi soalan daripada rakan kita di Facebook daripada Ken Watanabe. Doktor, saya baru semalam masuk balun di hospital swasta di Melaka. Adakah saya boleh ambil booster dose untuk vaksin? Sebelum ini saya selalu sesak nafas. Mohon pencerahan daripada Datuk, doktor. So selalunya pesakit jika mereka telah menghadapi masalah-masalah seperti balun atau stent, itu adalah masalah koronari. Selalunya tidak ada masalah untuk mendapatkan vaksin. Selalunya pesakit yang demam atau itu, dan kami rasa kemungkinan besar untuk melewatkan sikit vaksinasi. Tetapi untuk prosedur yang telah dihadapi oleh pesakit itu adalah balun atau letak stent, masalah koronari, boleh mengambil vaksin dengan serta-merta, tidak ada masalah. Baik, tidak ada masalah Datuk. Okey, sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda. Tajuk kita pada malam ini adalah berkenaan radang jantung. Jadi kalau anda mempunyai sebarang persoalan, boleh diajukan terus saja ke laman Facebook rasmi kami, Berita RTM. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini banyak lagi pencerahan yang akan kami bawakan kepada anda. Ya, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Sebelum kita nak teruskan perbincangan berkenaan radang jantung bersama dengan pakar kita pada malam ini, terlebih dahulu kita nak bersama dengan rakan kita iaitu Sof Hatun. Kali ini dia nak berbicara berkenaan panduan menggunakan ubat sapu bagi rawatan penyakit kulit. Jom sama-sama kita saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan panduan menggunakan ubat sapu bagi rawatan penyakit kulit. Penyakit kulit merupakan salah satu jenis penyakit yang paling biasa dihidapi. Menurut satu laporan yang diterbitkan oleh British Journal of Dermatology, dianggarkan 1/3 populasi dunia menghidap penyakit kulit. Terdapat pelbagai jenis penyakit kulit yang berbeza dari segi gejala dan tahap keseriusannya. Sesetengah penyakit kulit boleh sembuh sepenuhnya, manakala beberapa jenis penyakit kulit lain pula dapat dikawal dengan rawatan optimum. Penyakit kulit mungkin disebabkan serangan sistem imun dalam tubuh sendiri dipanggil autoimun, kerangsaan padu kulit atau irritation, dan jangkitan bakteria, kulat, parasit atau virus. Contoh penyakit kulit ini termasuklah dermatitis atopik, psoriasis dan jerawat.
Pelbagai jenis rawatan dalam pasaran digunakan untuk merawat penyakit kulit. Antaranya ialah ubat sapu antibiotik, antikulat atau antivirus yang digunakan untuk merawat jangkitan pada kulit bergantung kepada jenis kuman yang menyebabkannya. Ubat sapu jenis pelembab atau emollient digunakan untuk menangani masalah kulit kering, manakala ubat sapu yang mengandungi steroid pula digunakan untuk mengurangkan keradangan pada kulit. Selain perbezaan dari segi bahan aktif, ubat sapu juga boleh didapati dalam pelbagai jenis formulasi. Formulasi ini berbeza dari segi kandungan, tekstur dan kegunaannya. Lotion dan krim merupakan formulasi ubat sapu yang mengandungi air. Lotion bersifat seperti cecair, manakala krim bersifat separa pepejal. Kedua-dua formulasi ini lebih mesra pengguna kerana tidak melekit. Salap iaitu ointment pula adalah sediaan separa pepejal yang berasaskan minyak. Ciri-ciri salap ini membolehkannya kekal lebih lama di atas permukaan kulit dan sesuai dijadikan pilihan untuk kulit yang kering. Namun begitu, salap akan menyebabkan rasa melekit selepas disapu pada permukaan kulit. Antara panduan penggunaan ubat sapu yang penting untuk diamalkan oleh pesakit termasuklah: pertama, pastikan ubat disapu pada tempat yang betul. Jenis atau kekuatan ubat mungkin berbeza mengikut lokasi penyakit kulit pada badan. Sekiranya dibekalkan dengan beberapa jenis ubat sapu, pesakit hendaklah mendapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi untuk memastikan ubat yang betul digunakan pada kawasan badan yang betul. Sapu ubat mengikut arah bulu roma tumbuh bagi mengurangkan risiko liang kulit daripada tersumbat. Ini juga dapat mengelakkan keradangan. Jika dibekalkan lebih daripada satu formulasi ubat, sapu ubat jenis krim terlebih dahulu sebelum ubat jenis salap. Jika perlu menggunakan ubat pelembab dan ubat steroid pula, sapu ubat pelembab dahulu dan jarakkan beberapa minit sebelum menyapu ubat steroid. Gunakan ubat mengikut kekerapan dan tempoh yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Penggunaan setengah ubat sapu tanpa pemantauan boleh menyebabkan perubahan pada kulit. Contohnya, penggunaan ubat sapu steroid untuk tempoh yang panjang boleh menyebabkan kulit menjadi nipis dan mudah lebam. Ingat, cuci tangan sebelum dan selepas menggunakan ubat serta pastikan kuku dipotong untuk mengurangkan risiko jangkitan silang. Semak juga tarikh luput sebelum menggunakan ubat. Jangkahaya ubat sapu mungkin berubah selepas dibuka. Pesakit boleh merujuk risalah maklumat ubat atau mendapatkan nasihat ahli farmasi sekiranya terdapat sebarang kemusykilan. Ubat sapu tidak boleh ditelan. Oleh sebab itu, ubat sapu hendaklah disimpan berasingan daripada ubat yang dimakan. Pastikan ubat disimpan di tempat yang selamat dan tidak mudah dicapai oleh kanak-kanak. Satu lagi, jangan berkongsi ubat sapu dengan orang lain walaupun mengalami gejala yang hampir serupa. Setiap pesakit dinasihatkan agar mendapatkan pemeriksaan doktor sebelum menggunakan sebarang ubat. Jadi pesakit atau orang awam, silalah hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center NPCC menerusi talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Penyakit kulit bukan sekadar boleh menjejaskan penampilan fizikal. Malah, jika tidak dirawat dengan berkesan akibat cara penggunaan ubat yang tidak tepat, penyakit kulit yang berlarutan boleh menyebabkan tekanan emosi. Oleh sebab itu, pesakit perlu dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi tentang cara penggunaan ubat sapu yang betul. Ya, terima kasih Sof Hatun atas panduan berkenaan penggunaan ubat sapu bagi rawatan penyakit kulit. Okey, doktor, dalam ruang masa yang ada ni kita nak teruskan sedikitlah perbincangan kita berkenaan radang jantung ini. Jadi mungkin persoalan utama yang mungkin kita boleh perhalusi adalah berkenaan apakah antara komplikasi bagi individu yang divaksin dan juga individu yang tidak divaksin, khususnya bagi mereka mendapat myocarditis ataupun radang jantung ini, Datuk. Ya. Risiko untuk mendapatkan radang jantung atau myocarditis selepas vaksin COVID-19 ini adalah memang rendah. Risikonya amat rendah berbanding dengan risiko untuk mendapat myocarditis atau radang jantung jika pesakit itu dijangkiti COVID-19 infection.
So pada saya kita kena perlu lihat risiko dengan untuk siap-siap pesakit. So adalah digalakkan untuk pesakit untuk mendapatkan vaksin booster, terutamanya booster juga untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Kerana jangkitan COVID-19 ini boleh menyebabkan risiko myocarditis. Tetapi memang saya ingin menyatakan that risiko untuk vaksin COVID-19 ini adalah rendah untuk menyebabkan myocarditis. And memang data-data yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan risikonya adalah amat rendah. Ya. Okey, bagaimana pula Datuk daripada sudut golongan kanak-kanak yang tidak divaksin dan juga divaksin khususnya bagi mendapat myocarditis ini? Sebab kita sedia maklum risiko untuk mendapat myocarditis ataupun radang jantung dalam kalangan kanak-kanak yang tidak divaksin apabila mereka dijangkiti COVID-19 ada sangat tinggi Datuk. Ya, memang semua risiko jika kanak-kanak itu mengalami masalah COVID-19 ni, COVID-19 ni memang risiko untuk mendapat radang jantung adalah tinggi. Jika dibandingkan dengan risiko radang jantung disebabkan oleh vaksin, ia adalah jauh berbeza rendahnya untuk pesakit-pesakit dewasa dan juga kanak-kanak. Itu sangat pentinglah untuk kita fahami betapa tingginya kelebihan ataupun manfaat daripada vaksinasi ini daripada memberikan kita satu perlindungan dan juga memberikan satu mengurangkan risiko komplikasi kesihatan yang serius dan berpanjangan kepada individu Datuk. Ya. Okey Datuk, dalam kita berbicara berkenaan topik radang jantung ini, mungkin ada kesimpulan ataupun penegasan daripada Datuk sendiri untuk kita memberikan pemahaman dan juga pencerahan kepada masyarakat di luar sana berkenaan risiko penyakit radang jantung ini. Okey. Radang jantung ini adalah tidak common so amat jarang sekali berlaku. Tetapi disebabkan oleh pandemik sekarang ini, COVID-19 ini, kebarangkalian pesakit untuk mendapat radang jantung disebabkan oleh jangkitan kuman COVID-19 ini adalah lagi tinggi. So kes-kes yang kami lihat adalah lebih tinggi, tetapi selalunya pesakit-pesakit boleh tidak ada menyebabkan masalah yang berpanjangan daripada masalah radang jantung ini. Apa yang kita perlu vaksinasi adalah paling penting untuk mengurangkan risiko mendapatkan radang jantung ini jika pesakit itu mendapat COVID-19, jangkiti COVID-19 Dan selain daripada itu, kita juga perlu mendapatkan social distancing seperti mengelakkan daripada pergaulan pesakit-pesakit yang ada infeksi, kerana infeksi adalah penyebab utama menyebabkan masalah radang jantung ini. So ada beberapa caralah untuk kita mengurangkan risiko untuk mendapatkan radang jantung ini, kerana kita tahu kebanyakan masalah radang jantung ini penyebab utamanya adalah disebabkan oleh infeksi virus, bakteria dan juga fungal. Itu antara simptom-simptom ataupun penyebab utamalah bagi radang jantung yang perlu kita fahami berkenaan topik kita pada malam ini berkenaan radang jantung. Okey Datuk, mungkin secara ringkas Datuk, mungkin ada langkah-langkah pencegahan untuk kita berikan kepada penonton khususnya dari segi amalan gaya hidup kita bagi kita memastikan kita dapat mengelakkan situasi seperti serangan jantung, radang jantung ini daripada berlaku. Selalunya jika pesakit itu sudah mengalami masalah radang jantung, apa yang perlu adalah pesakit itu perlukan beraktif seperti berolahraga dan juga mengawal pemakanan, cara pemakanan yang sihat yang mengandungi zat dan vitamin C seperti itu, kerana ini boleh mengurangkan komplikasi masalah radang jantung ini kepada pesakit jika mereka mengalami masalah radang jantung. Tetapi yang paling utama adalah untuk tidak mendapat infeksi itu, yang paling penting sekali lah, kerana infeksi itu adalah punca utama yang menyebabkan masalah radang jantung. Alhamdulillah, satu penerangan yang cukup jelas daripada tetamu kita di studio pada malam ini, iaitu Datuk Dr. Azmi Mohamed Ghazi yang merupakan pengarah klinikal kegagalan jantung dan pemindahan jantung yang juga merupakan pakar perunding kardiologi IJN. Terima kasih Datuk atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah ini akan dapat memberikan satu pengetahuan dan juga manfaat yang cukup besar kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kita dalam Bicara Diary dan Rawat. Terima kasih juga kepada anda yang mengajukan soalan di Facebook rasmi kami Berita ATM. Saya mohon maaf sekiranya saya tidak dapat membaca kesemua persoalan yang anda ajukan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Saya Munawar Azmi mengundur diri. Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia.